Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كافة الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والسادة الصوفية المحققين وسائر مشايخنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah, akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpah kurnia dan nikmatnya. Pada tengah hari yang berbahagia ini, kita bertemu bagi meneruskan perbincangan kita daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip dasar agama yang diterjemahkan sebagai jalan pintas meraih hidayah. Dan sebagaimana telah kita sebutkan bahawa hidayah ini adalah satu perkara yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya mencari hidayah itu, dan untuk mencari hidayah itu ada cara-caranya, ada metodologinya. Justru buku ini adalah salah satu pendekatan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah untuk kita meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut, dengan memulakan perbincangan pada hal-hal yang berkaitan dengan akidah, kemudian berkaitan dengan amalan-amalan zahir dengan dilihat dari sudut rahsia-rahsianya dan hikmah-hikmahnya serta adab-adab yang berkaitan dengannya, lalu diikuti dengan perbincangan tentang sifat-sifat mazmumah ataupun akhlak yang tercela yang mesti dijauhi dan dibersihkan daripada diri kita, dan akhirnya ialah berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia yang wajib kita hiasi. Kesimpulannya ialah akhlak-akhlak mulia itu merupakan natijah daripada iman. Semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin kuatlah ataupun semakin indahlah akhlak dirinya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik sekali akhlaknya. Jadi itu pendekatan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan kita sudah pun masuk membincangkan prinsip yang ketujuh berkaitan dengan talabul halal, mencari rezeki yang halal. Dan mencari rezeki yang halal ini berkaitan dengan sifat wara'. Wara' ni asasnya ialah kita menjauhkan diri daripada hal-hal yang syubhat, apatah lagi yang haram. Dan dalam pertemuan kita yang lalu, kita telah melihat pembahagian wara' menurut Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, di mana wara' itu ada 4 tahap ataupun 4 bahagian menurut Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama ialah wara' yang paling asas. Maknanya wara' yang menyebabkan seseorang itu jauh daripada sifat fasik dan juga menghilangkan sifat
ketidakadilan daripada dirinya. Maksudnya apabila hilang sifat wara' itu dalam diri seseorang, akan menyebabkan seorang itu menjadi fasik. Fasik maknanya dia akan melakukan hal-hal yang haram, berlarut-larutan di dalamnya, dia akan langgar halal haram ni, dia akan langgar, dia akan tak peduli dengan perkara-perkara syubhat. Jadi hal tersebut akan menjadikan dia seorang fasik. Ini wara' yang paling asas, maksudnya menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhat, apatah lagi yang haram. Ataupun dalam arti kata lain, berhati-hati. Wara' ni boleh juga kita katakan sifat berhati-hati. Kemudian yang kedua ialah wara'us salihin, wara' orang-orang salih. Wara' orang-orang salih ni iaitu sifat berhati-hati terhadap hal yang boleh membawa kepada sesuatu yang haram. Meskipun ulama memfatwakan tentang hal tersebut sebagai halal contohnya, tetapi kerana dia berhati-hati, bimbang-bimbang kalau ia boleh membawa kepada yang haram. Kemudian inilah antara lain yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis baginda, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i, begitu juga Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Maksudnya, tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu-ragu dan beralihlah pada perkara yang tidak membuatmu ragu-ragu. Dalam hadis yang lain Nabi pernah sebut ada istafti qalbak, minta pandangan, minta petua atau minta fatwa daripada hatimu. Kenapa? Sifat kebaikan tu sesuatu yang dapat mententeramkan jiwa. Sifat kejahatan tu ialah sesuatu yang menyebabkan hati kita resah, gelisah. Walaupun mungkin ada yang kata fatwa begini-begini kan, tapi maksudnya hati kita tu rasa resah, gelisah dengan sesuatu kejahatan yang kita buat, dan kita malu, kata Rasulullah. Kita malu kalau sekiranya orang tahu perbuatan kita. Baik. Jadi wara' yang ketiga pula, kata Al-Imam Al-Ghazali, ialah wara'ul muttaqin. Wara' golongan bertakwa. Dan Nabi SAW menyifatkan sebagaimana dalam sabda baginda, seorang hamba belumlah mencapai tingkatan takwa hingga dia meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan kerana kewaspadaan dan kekhawatiran terhadap hal yang terlarang. La yablughul 'abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hazran wa makhafatan mimma bihi ba's. Jadi dia tinggalkan perkara yang pada umumnya tak ada apa. Kenapa? Bimbang kalau sekiranya dia terjebak dalam sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat pada agamanya. Jadi dia sangat berhati-hati, sangat berhati-hati hatta dalam mengambil atau melakukan sesuatu yang harus. Tapi dia bimbang kalau dia berlebih-lebihan dalam hal tersebut akan mendatangkan mudarat pada agamanya. Contohnya macam makan tu halal, makan makanan yang halal tu sudah tentu digalakkan, tapi kalau sampai berlebih-lebihan sampai akhirnya badan tu menjadi berat untuk melakukan ibadat, sampai akhirnya nafsu kita menjadi kuat dan kemudian dibimbangi boleh menyebabkan dirinya terjebak dalam sesuatu yang buruk atau sesuatu yang haram, maka dia berfikir ke arah itu. Ya betul, makan makanan yang lazat tu adalah sesuatu yang halal, selama ia halal, dia halal. Jadi dia tinggalkan benda tu, dia ambil sekadarnya, walaupun nafsunya tu berkeinginan lebih, tapi dia ambil sekadarnya. Kerana apa? Bimbang kalau dia berlebih-lebihan nanti dia akan terjebak dalam hal yang haram. Takut nanti dia tak boleh nak melakukan suatu amal, takut nanti dia menjadi malas, kan? Takut dia akan buat hal-hal yang buruk, kan? Jadi itu. Jadi ini kerana dia menjaga perut dia, menjaga perut dia. Kemudian dengan menjaga perut tu dia dapat menjaga agama dia. Jadi dengan menjaga perut dia dapat menjaga agama dia. Kemudian yang keempat, kata Al-Imam Al-Ghazali, wara' yang keempat disebut sebagai wara'ul muttaqin. Wara'ul muttaqin. Wara'ul muttaqin ini ialah wara'nya orang-orang. Wara' yang keempat ni wara'ul siddiqin, wara' siddiqin. Wara' yang keempat wara' siddiqin. Wara' yang ketiga disebut wara'ul muttaqin. Sebelum saya pergi pada wara' siddiqin tu, dia bagikan contoh bagaimana Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu
menutup hidungnya kerana khawatir tercium bau minyak wangi milik Baitul Mal yang sedang diisi di hadapannya. Kenapa dia kata apa? Bukankah minyak wangi hanya dimanfaatkan dengan baunya? Jadi dia sampai macam tu, dia berhati-hati kan. Sedangkan minyak wangi ni bau dia semerbak, sampai-sampai kita tak boleh nak elak. Tapi kerana dia kerana dia begitu berhati-hati, dia tutup hidung dia apabila minyak wangi Baitul Mal lalu depan dia. Takut dia dianggap mengambil faedah secara tidak benar daripada harta Baitul Mal. Kisah yang masyhur yang pernah kita cerita dulu, bagaimana Saidina Umar bin Abdul Aziz ketika satu malam sedang dia melakukan tugasannya, anak dia datang nak jumpa. Dia tanya anak dia, urusan apa? Urusan keluarga. Maka dia pun padamkan pelita yang dia sedang gunakan, lalu bergelap. Kata dia, kenapa dipadamkan? Anak dia tanya. Kerana tadi pelita tu digunakan dengan wang kerajaan, duit Baitul Mal, untuk kerja kerajaan. Jadi sekarang ni dia akhirnya ditukarkan dengan pelita yang lain yang dibakar dengan minyak daripada harta milik keluarga, untuk bincang hal keluarga. Sampai macam tu sekali sifat berhati-hati. Kemudian Imam Abu Hanifah contohnya. Imam Abu Hanifah, dia memberi hutang kepada seseorang. Dia kalau lalu di rumah seseorang itu, orang yang berhutang dengan dia tu, dia mengelak daripada berteduh ataupun menempuh bayang-bayang rumah orang itu, kerana takut dianggap mengambil faedah. Ini orang-orang yang tahap muttaqin. Tahap orang yang muttaqin, dia begitu berhati-hati. Adapun orang-orang solih, orang-orang siddiqin pula, ni tahap yang keempat. Ini jauh lebih tajam dia punya warak dia tu, lebih sharp, lebih tajam lagi. Warak orang-orang siddiq ni, kata Al-Imam Al-Ghazali, iaitu kekhawatiran terhadap segala makanan yang bila diambil tetapi tidak pula mendatangkan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu Taala, sebab ia kadang-kala mendatangkan sebahagian maksiat. Diberikanlah satu contoh Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri ni diriwayatkan bahawa beliau pernah ditahan dan dipenjarakan. Zaman dulu ni yang masuk penjara banyaknya orang baik. Saya selalu sebut macam tu. Ketika sebuah kerajaan itu dikuasai oleh orang-orang zalim, maka yang masuk ke penjara tu banyaknya orang baik. Ketika sesebuah pemerintahan itu dikuasai oleh orang-orang baik, maka nescaya yang banyak duduk dalam penjara tu adalah orang-orang yang jahat. Jadi di zaman Zunnun Al-Misri ni, banyak pemerintah-pemerintahnya itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang menindas. Jadi yang menjadi mangsanya antaranya ialah Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri ni salah seorang waliullah yang terkenal, dan riwayat hidupnya tu boleh kita baca dalam beberapa kitab. Kita boleh tengok contohnya dalam kitab Tazkiratul Awliya karangan Fariduddin Attar. Begitu juga dalam kitab-kitab yang menceritakan kisah para awliya yang lain. Boleh dilihat kisah-kisah mereka ini, Tabaqatus Sufiyah dan macam-macam lagi. Jadi Zunnun Al-Misri ni, dia ditahan, tapi ditahan dalam keadaan lapar. Lalu adalah seorang wanita salihah yang simpati dengan dia, berusaha untuk mengirimkan makanan, dan makanan tu pula daripada sumber rezeki dia yang terbaik. Dia pastikan bahawa yang diberi makan pada Zunnun Al-Misri ni daripada hartanya yang terbaik. Lalu dia pun kirimkanlah makanan tadi tu kepada pegawai penjara, penjaga penjara, sajjan, pegawai penjara. Akan tetapi sampai saja kepada Zunnun Al-Misri, Zunnun Al-Misri menolak untuk menjamah makanan tersebut, tidak diambil dan tidak dimakannya. Apa alasannya? Makanan itu mendatangiku melalui piring orang-orang zalim. Walaupun tak ada apa sebenarnya kan, tapi begitu dia berhati-hati, piring tu adalah piringnya orang zalim, yang bawanya tu juga adalah orang zalim. Jadi makanan ni walaupun baik tapi sudah tersentuh daripada harta-hartanya orang zalim, dia tak nak sentuh. Itu luar biasa. Sampaikan contoh yang lain diberikan ialah Bishrul Hafi. Bishrul Hafi
Ini dia sampaikan dia tak mahu minum air dari sungai yang digali oleh para penguasa. Kerana pertama dia tak nak dianggap sebagai bertekuk lutut kepada orang atau penguasa-penguasa yang zalim di zamannya. Dia tak nak dianggap mengambil budi ataupun termakan budi daripada pemerintah-pemerintah yang zalim pada zamannya. Sebahagian mereka memadamkan pelita yang dinyalakan oleh pembantunya yang minyaknya diambil daripada rumah orang-orang zalim. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu contohnya. Satu hari pembantu dia bagi dia makanan, bagi minum susu. Lalu dia tanya daripada mana, dah minum tu baru dia tanya, dari mana kamu dapat ni? Pembantunya ni, jariah dia, hamba wanita dia, dia kata tadi ada orang minta tolong ramalkan nasib, minta dia tolong ramalkan nasib, jadi aku ramalkanlah nasib. Dan perbuatan meramal nasib ni adalah perbuatan yang haram dalam Islam. Dia buat benda tu, dan sebagai hadiahnya dibagikan susu. Jadi dia bagi kat tuan dia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dengar saja benda tu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu terkejut, dia pun jolok tekak dia. Dia jolok tekak dia dengan jari-jari dia, memuntahkan segala apa yang telah diminum. Dia mohon ampun kepada Allah SWT, dia minta lebih kurang, dia minta minta keampunan Allah Ta'ala. Kalau sekiranya ada sisa-sisanya yang dah tak boleh nak pergi. Ini satu yang luar biasa daripada para salaf soleh. Ini kita ceritakan. Memang kalau kita perhatikan, kita ni jauh daripada apa yang dapat dibuat oleh salafus soleh, yang hati mereka tu memang telah dikuasai oleh iman dan ketakwaan. Tapi kita ceritakan tadi ni supaya kita dapatkan semangat, supaya timbul dalam hati kita tu satu kerinduan dan satu keinginan untuk dapat menempuh jalan mereka. Kalau tidak dapat menempuh jalan mereka pun, setidak-tidaknya Allah Ta'ala tidak haramkan rasa cinta dan kasih kita kepada mereka. Kerana ada satu hadis Nabi SAW di mana Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami ini mencintai satu kaum, tapi kami sendiri tak mampu nak buat amalan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Abu Zar, "Anta ya Abu Zarrin ma'a man ahbabta." Maksudnya, kamu wahai Abu Zar bersama-sama dengan orang yang kau cintai. Dalam hadis yang lain Nabi pernah kata, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Jadi itulah yang kita harapkan. Bila kita tak mampu nak amal seperti mereka, kita harap setidak-tidaknya dengan kita membaca kisah-kisah mereka menimbulkan semangat keagamaan yang tinggi di dalam diri kita. Di saat semangat keagamaan itu semakin lama semakin rendah. Semakin lama semakin rendah. Kan? Jadi dengan berbagai-bagai cabaran hidup ni, membaca kisah-kisah orang soleh ni dapat membantu kita untuk mengenang dan akhirnya mengikut jejak langkah mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan warak golongan muttaqin ini, warak golongan siddiq ini. "Qul man anzala al-kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun." Surah Al-An'am ayat 91. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ni diambil, cuma terjemahan ni diambil sebahagian hujung sahaja di belakang tu. Diambil di bahagian hujung sahaja tu. Maknanya kalau ada orang mempermain-mainkan kita kerana kita berusaha untuk menjaga agama atau menjaga sifat warak kita, maka kita sebutlah qulillah, katakanlah Allah, sumazarhum fi khawdihim yal'abun, biarkanlah mereka itu tenggelam dalam keseronokan mereka. Biarkan mereka tenggelam dalam keseronokan mereka. Kerana apa? Keseronokan dalam sesuatu yang membawa kepada murka Allah tu tak lama, tidak memberi apa-apa makna.
dan kepayahan kita di dalam melakukan sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tak lama. Sepanjang umur kita yang hanya beberapa tahun lagi. Dan nanti akan Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan sebaik-baik pembalasan. Maknanya tak akan pernah untung orang yang berbuat jahat dan tak akan pernah rugi orang yang buat baik. Walaupun semasa di dunia ni kadang kebanyakan kita tengok orang-orang yang berusaha buat baik tu selalu dilihat rugi, selalu dilihat ketinggalan, selalu dilihat tak dapat apa-apa. Dan kita lihat orang-orang yang sentiasa tenggelam dalam keseronokan duniawi, membawa mereka kepada kejahatan, meremeh-remehkan orang-orang soleh, meremeh-remehkan orang yang bertakwa. Kita lihat mereka sentiasa berada di hadapan, sentiasa berada di atas, sentiasa menguasai. Tapi itu tidak memberi apa-apa makna. Jadi kita kena pegang, tidak akan pernah untung orang yang buat jahat dan tidak akan pernah rugi orang yang buat baik. Jadi bila ada orang macam mandang remeh hal-hal kita, hal-hal bila usaha kita nak melakukan kebaikan, meninggalkan yang haram, berusaha untuk mencari yang halal, maka sebutlah qulillah, katakanlah hanya Allah. Thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Dan biarkanlah mereka tenggelam di dalam keseronokan dan permainan mereka. Maka mereka menganggap bahawa segala yang bukan untuk Allah itu adalah haram. Ini orang sedekah ni. Benda tu halal. Tetapi kalau dibuat benda tu bukan kerana Allah, kerana dia tu dah ahlullah, dia rasa tak layak bagi dia. Itu sebab dalam satu ungkapan ada disebutkan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik golongan abrar ni dalam pandangan golongan muqarrabun tu dilihat buruk. Mana orang yang dah sampai level yang tinggi, dia tidak buat lagi pekerjaan orang yang di level dia rendah. Maksudnya kalau dia buat juga macam yang orang di level rendah ni rasa macam tak patut. Kebaikan bagi golongan abrar dilihat oleh golongan siddiq, golongan muqarrabin itu sebagai satu keburukan. Dia tak patut dah buat macam tu, patut kena lebih lagi. Ini golongan, dia dikatakan peningkatan di dalam amal dan iman mereka. Baik, betul dikata lagi di sini. Dalam hal ini dikata ini bukanlah yang engkau cari. Carilah penasihatmu, carilah guru yang dapat memberi nasihat kepadamu. Bertahap dan bersungguh-sungguhlah. Bila kita baca ni, paling-paling jangan sampai kita terlepas daripada melakukan warak yang paling basic. Sebab that is basic. Itu adalah basic. Kalau kita tinggalkan basic, macam mana nak sampai kepada yang asas? Kan? Kalau sekira nak jadi engineer, CV 1 pun masih gagal lagi. So jangan mimpi jadi engineer. CV 10, CV 1 sampai 12 orang masih cungap-cungap lagi. Tanyalah tanya kalau engineer ni kan, engineer ke ataupun siapalah pensyarah-pensyarah universiti, even dia pun kalau kita suruh congak pun tergagap-gagap juga. Penyudahnya pergi pada kalkulator juga. Betul tak? Bagilah pada orang yang kita anggap macam mahir betul-betul, penyudahnya pergi kat kalkulator juga. Maknanya tak boleh nak congak juga. Jadi cuma nak ceritanya, bila kita nak mencapai yang tertinggi, maka janganlah sampai kita tinggalkan yang paling asas. Maknanya mulakan daripada yang asas. Bertahap dan bersungguh-sungguhlah, kata Imam Ghazali, untuk menghindari hal-hal yang difatwakan oleh para ahli fiqh dengan kewarakan yang seimbang. Kan? Para fuqaha dah jelaskan hukum hakam dia. Yang mana jelas halal, yang mana jelas haram, mana yang hukum dia sekian, yang mana hukumnya sekian, maka kita berusaha untuk mengikutinya. Betul, engkau harus menambahkan dua hal terhadap hal di atas. Pertama, kata dia, engkau mesti berhati-hati terhadap tempat-tempat tipuan mereka, dan janganlah pula engkau dipengaruhi kata-kata mereka. Siapa yang memberikan hartanya kepada isterinya pada akhir tahun, kemudian dia minta kepada isterinya agar memberikan kembali hartanya tersebut, maka gugurlah kewajipan zakat dari keduanya. Kerana zakat ni kan dia satu haul, cukup haul, mana cukup tahun, cukup setahun, satu lagi nisab, cukup kadar dia tu untuk dibayar zakat. Baik, bila dah nak cukup tahun, tinggal lagi beberapa hari kata nak cukup tahun. Lepas tu kalau ikutkan duit tu dah boleh nak bayar zakat, maka dia kurangkan nisab pada harta dia. Ambil supaya
tak cukup nisab. Jadi bahagian yang dia kurangan tu dia ambil hibah kan, dia bagi hadiah pada isteri dia. Supaya nanti isteri dia pula nanti dah habis tahun, jadi dia tak payah bayar zakat. Sebab apa? Tak cukup nisab. Walaupun cukup tapi tak cukup nisab. Jadi kewajipan membayar zakat tu dah gugur. Memang boleh buat macam tu. Itu dipanggil helah. Tapi lepas habis tu, cukup je tahun, lepas dah masuk tahun baru tu, isteri dia pulangkan balik harta tu kepada dia, hibah balik pada dia. Ini hilah. Walaupun fuqaha kata boleh, maksudnya dari sudut kamu terlepas daripada kewajipan membayar zakat, tapi perbuatan tu adalah tak kena. Ini pernah berlaku. Salah seorang murid Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu pernah melakukan hal ini. Muridnya ni faqih juga, tapi Imam Abu Hanifah tegur dan memberikan amaran yang keras. Jangan kamu buat seperti ni. Jangan nak mengelak lah, dia kata. Jangan nak mengelak. Jadi kata Imam Ghazali kat sini, hati-hati. Kat situ, kadang kat situlah datang tipu daya syaitan. Di situlah datang tipu daya syaitan. Jika mereka memperhatikan bahawa penguasa tidak dapat meminta mereka untuk berzakat kerana sasaran penilaiannya adalah lahiriah kepemilakan, maka dia benar. Dan tingkat para ahli fiqh dan fatwa, mereka mengungkapkan sesuatu yang lahiriah sehingga kemudian mereka menetapkannya bebas dari zakat kerana gugurnya tuntutan daripada pengutip zakat. Kerana hal-hal ni biasa dilakukan oleh orang kaya. Kerana orang kaya ni apabila dalam hatinya tidak ada semangat agama tadi, kesedaran agama, maka dia akan gunakan agama tadi itu untuk dia meninggalkan satu perintah agama. Dia mempergunakan agama macam tadi kan. Jadi bila dia buat macam tu, dari sudut hukum fiqahnya boleh. Dia gunakan agama yang ada tadi tu, yang telah dipergunakan tadi tu, untuk dia buat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, yang tidak digalakkan oleh agama, yang melanggar tujuan-tujuan diturunkan agama. Jadi bagaimana ramai orang yang berusaha meninggalkan agama dengan menggunakan helah agama. Ini berlaku. Kemudian adapun jika engkau memandang hal yang bermanfaat untukmu pada hari esok di sisi yang maha berkuasa. Maknanya kalau dia melihat manfaat dunia, dia akan buat benda tu. Dia hanya mencari keuntungan dan kelebihan dunia. Tetapi kalaulah jika engkau memandang kepada manfaat di hari kiamat nanti, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, raja para raja, maka janganlah engkau hiraukan itu. Maknanya janganlah sekali-kali kamu terpedaya dengan hal tersebut. Ketahuilah bahawa maksud zakat, apa maqasid zakat? Imam Ghazali kata kat sini, maksud zakat adalah menghilangkan kotoran daripada sifat kedekut kerana ia perosak. Jadi kalau macam tu, maknanya dia akan terus berkekalan dengan sifat bakhil dia. Dia sampai nak hujung tahun, dia kurangkan nisab, kemudian dia hadiahkan. Maknanya dah bukan jadi milik dia. Bila hadiahkan, dah bukan milik dia, jadi milik isteri dia katakan, atau milik kawan dia. Tapi dia dah buat perjanjian sebelum tu, nanti habis saja tahun ni, you hadiahkan balik pada I. So patah balik harta pada dia. Ini kan sifat bakhil, sifat kedekut. Sedangkan maksud utama zakat, kita dah bincang dahulu, ialah untuk menghilangkan sifat kedekut, sifat bakhil daripada hatinya. Seperti sabda Rasulullah SAW, ada 3 perosak, iaitu salasun muhlikat, kata Rasulullah. Syuhun muta', iaitu kedekut yang ditaati, sifat bakhil yang ditaati. Kemudian wahawa muttaba', iaitu keinginan hawa nafsu yang dituruti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan rasa kagum seseorang terhadap dirinya sendiri. Sedangkan penghibahan atau pemberian harta zakat untuk menghindari zakat merupakan kedekut yang ditaati. Nampak? Itu sebenarnya sifat kedekut, kerana ia ditaati dengan terpenuhnya hal yang diinginkan. Sifat kedekut yang ditaati tadi maknanya dia buat benda, dia ikutkan sangat rasa bakhil dalam hati dia, sehingga dia sanggup untuk buat perkara yang kita ceritakan tadi. Jadi selama belum terjadi ini, maka ia tidaklah ditaati. Maknanya selagi mana kita tak ikutkan kehendak nafsu tu, maka ia tak disebut sebagai syuhun muta', hawa nafsu ataupun sifat kedekut yang ditaati. Baik. Demikian pula orang yang berlaku tidak adil dalam pergaulan terhadap isterinya, sehingga isterinya itu membebaskannya dari pembayaran mahar,
maka tidaklah halal mahar itu baginya antara dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ahli fiqh memfatwakan gugurnya kewajipan mahar dan sahnya ketidakharusan membayar mahar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam firman-Nya, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Surah Al-Ma'idah, surah An-Nisa ayat 4. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ini bukanlah kesenangan jiwa tetapi kesenangan hati. Sementara ahli fiqh tidak membezakan dua hal tersebut kerana tujuan mereka hanya memutuskan sengketa yang nyata. Jadi sebenarnya ahli fiqh ni dia berhukum dengan apa yang nyata, apa yang zahir. Jadi kalau pada zahir nampak dah okey, maka ahli fiqh dia hanya kata boleh, tak ada masalah. Tetapi ahli-ahli sufi ni dia berbeza. Ahli sufi selain berpegang dengan hukum zahir, dia melihat lagi aspek-aspek batin tu, aspek-aspek rohani di dalam muamalah kita. Jadi dilihat dari sudut bagaimana kesan dia terhadap agama, bagaimana kesan dia terhadap nafsu, bagaimana kesan dia terhadap iman, bagaimana kesan dia terhadap hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia melihat kesan-kesan batin daripada sesuatu perkara itu. Jadi intinya engkau jangan menganggap hal halal kepunyaan orang lain kecuali dengan kerelaan yang suci dan murni. Maknanya kalau dengan cara walaupun kita paksa orang tu supaya menghalalkannya, itu tak jadi. Bukan apa? Kerana ia datang daripada dorongan hati yang tidak suci dan tidak murni. Semestinya engkau tidak makan dari hasil meminta-minta. Akan tetapi jika engkau meminta, jangan sampai engkau minta kepada seseorang di hadapan orang ramai. Sebab mungkin saja dia memberimu kerana malu, terpaksa bagi. Maknanya sampai macam tu sekali, mengelak daripada sifat meminta-minta. Tentu sahaja makna bila kita minta pada seseorang di tengah orang ramai, lalu orang tu terpaksa bagi kerana malu. Jadi dia bagi tadi tu bukan atas kerelaannya. Jadi kalau orang-orang yang siddiqin, dia tak ambil benda macam tu. Kenapa? Kerana dia memberi tu bukan kerana memang nak bagi, kerana memang jujur nak bagi, ikhlas nak bagi. Tapi dia bagi tu hanya kerana malu nanti orang kata apa. Dia tak nak benda macam tu. Jadi orang siddiqin ni dalam hal-hal ni dia nak cari yang paling pure, yang paling murni di dalam amalan mereka. Kemudian dia kata apa? Tentu saja hal itu tidak disertai kerelaan, sebab orang yang merasa malu lebih terpengaruh oleh rasa sedih kehilangan harta daripada pedihnya rasa malu. Dan tidak ada bezanya engkau mengambil hartanya dengan memukul punggungnya, memakai cambuk, dan engkau mengambilnya dengan memukul batinnya dengan rasa malu. Jadi lebih kurang makna kamu sebenarnya telah memaksa dia untuk memberi. Walaupun pada zahir nampak dia macam bagi, tapi hatinya sebenarnya terpaksa bagi. Kalau boleh dia tak nak bagi, hatinya rasa sakit masa memberi. Jadi tak ada beza lah, kata Imam Ghazali, kalau kamu pukul punggungnya itu dengan cambuk, sakit zahir. Tapi bila dia rasa malu, itu sebenarnya ialah kesakitan batin. Kemudian kata dia lagi, semuanya merupakan desakan hati-hati pula bila kita memberi, bila dia memberimu hutang. Sebab dia memberi hutang kepadamu kerana dia menduga bahawa engkau orang yang warak dan takwa, sehingga engkau boleh makan dengan hutang tersebut. Dan yang menjadi syarat kehalalannya adalah tidaklah boleh ada dalam batinmu sesuatu yang jika diperlihatkan kepada si pemberi, nescaya dia membatalkan pemberiannya. Maka tidak ada bezanya antara orang yang mengambil lewat perantaraan tasawuf dan takwa, padahal dia sendiri tidak memiliki batin yang bersifat demikian, dengan orang yang mengaku bahawa dia adalah seorang Alawi. Alawi ni maksudnya keturunan Rasulullah SAW, Sayyid lah, keturunan Rasulullah SAW, untuk boleh diberi padahal dia berbohong. Ni kadang-kadang ada isu di mana orang-orang memalsukan nasab. Orang memalsukan nasab.
Jadi perbuatan memalsukan nasab ni memang satu yang haram. Apatah lagi kalau dia yang dipalsukan tu ialah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang masyarakat Islam ni seharusnya dia punya ada satu kecintaan terhadap kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait. Dan atas dorongan kecintaan tersebutlah maka dia masyarakat Islam ni yang punya mahabbah kepada Rasulullah dan juga kepada Ahlul Bait rasa rela nak bagi hadiah kepada Ahlul Bait. Okey. Kita kena sebut bahawa Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mereka tak boleh makan sedekah. Jadi mereka hanya boleh terima hadiah. Jadi atas asal mahabbah tadi tu maka mereka memberikan hadiah kepada Ahlul Bait. Lalu adalah orang yang bukan Ahlul Bait ni, dia perhatikan bagaimana orang dengan senang dan rela bagi hadiah kepada Ahlul Bait. Dia pun rasa mula kat situ nampak satu peluang untuk kumpul harta. Maka dia pun menyamarkan dirinya sebagai Ahlul Bait. Dia menyamar, dia bawa syajarah nasab palsu. Kemudian ke mana-mana dia dakwa dia Ahlul Bait. Nama kat depan dia mula letak Said atau letak Syarifah. Dia bawa cerita. Sebab kalau nama Said, nama Syarifah ni memang nasabnya lazim sampai kepada Rasulullah SAW melalui Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Lalu orang terdorong kerana tengok, dia ni Said datang ni Syarifah datang ni Habib sekian datang. Orang pun bagi. Sedangkan orang tu sebenarnya memalsukan nasab. Maka sebenarnya dia telah melakukan sesuatu yang haram. Melalui jalan penipuan. Jadi dia kata dengan orang dikata padahal dia sendiri tidak memiliki sifat yang demikian. Jadi ada seorang mengaku bahawa dia adalah seorang Alawi, iaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk boleh diberi padahal dia berbohong. Semuanya haram bagi orang yang memiliki ilmu, kalaupun para ahli fiqh mengatakan halal atas dasar lahiriah. Walaupun ada sebagian ahli fiqh kata halal atas dasar lahir, hukum zahir. Tetapi bagi orang-orang yang memandang pada batin satu perkara, dia melihat benda ni tak patut dia jadi haram. Jadi kedua, engkau mesti bertanya pada hatimu, walaupun para ahli fiqh telah memberimu fatwa, sebab dosa itu adalah semua yang menyakitkan hati. Maka yang membahayakanmu adalah yang bermain di hatimu. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa pada hatimu walaupun orang-orang telah memberi fatwa kepadamu dan mereka telah memberi fatwa kepadamu. Jadi dalam hal ini bila kita nak buat sesuatu, akhirnya kita balik kepada hati kita. Kita rasa senang tak nak buat benda tu? Kita rasa tenteram tak? Kita ada rasa bersalah tak? Kita ada rasa tak seronok tak lepas tu? Jadi kata Rasulullah SAW tadi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan perkara yang meragu-ragukan kamu, buatlah perkara yang tidak kamu ragukan. Jadi rahsia ini panjang sekali. Panjang sekali perbahasannya, akan tetapi ketahuilah ringkasnya bahawa berhati-hati atas sesuatu yang haram itu bererti memelihara hati, dan mencari yang halal itu akan menerangi hati. Itu muncul dari keyakinanmu, bukan dari sesuatu yang diyakini secara umum. Maka siapa sahaja yang menggauli seorang wanita dengan dugaan bahawa dia adalah wanita lain, iaitu bukan isterinya, lalu dia tahu bahawa itu adalah isterinya sendiri, maka timbullah kegelapan hati. Ini kadang-kadang berlaku dalam setengah orang, apabila dia bersama, suami isteri ni bersama, tetapi dikhayalkan orang yang lain. Si suami contohnya mengkhayalkan orang lain, wanita lain, atau si isteri mengkhayalkan lelaki lain. Zahir memanglah dia melakukan hubungan suami isteri, tapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Maka kesannya dia akan mendatangkan kegelapan pada hati. Hati itu menjadi gelap. Bila hati menjadi gelap, hati itu menjadi keras. Bila hati itu jadi keras, hati itu sudah tidak sensitif lagi tak sensitif lagi dah. Apa tanda dia? Maknanya bila dia berat untuk melakukan suatu kebaikan dan dia mudah terjebak dalam sesuatu kejahatan. Dia dah tak rasa menyesal bila buat suatu
kejahatan dan dia tidak rasa menyesal bila tertinggal suatu kebaikan. Namun dia kata, namun jika dia menggauli wanita asing dengan dugaan bahawa dia adalah isterinya, ini dipanggil wati syubhat. Dia masuk bilik dia, tetapi bilik tu gelap. Dia sangka dalam tu isteri dia. Rupanya ada mungkin adik ipar dia atau siapa tidur kat situ. Dia sangka itu isteri dia. Lalu kerana kegelapan tadi tu, dia gauli isteri dia. Ini wati syubhat yang mana ia tidak dia dimaafkan oleh syarak. Jadi maaf sebab dia tak tahu, dia tak nampak, dia syubhat. Maka kegelapan tu tidak akan muncul. Mana kegelapan pada hati tu tidak akan muncul. Berbeza dengan tadi, orang memang bergaul dengan isteri dia, tapi dalam pergaulan tadi, ketika dia jima' tadi tu, dia bayangkan orang lain. Itu bukan isteri dia niatkan orang lain tu. Maka dia akan beri kesan pada hati dia. Jadi demikian pula dalam hal-hal yang najis dan yang suci. Jadi tentang wati syubhat ni boleh tanya ustaz-ustaz kita lah yang mahir dalam bab munakahat ni. Baik. Semuanya memiliki pengaruh dalam menerangi hati, keinginan dan keyakinan. Apa pun yang kita buat sebenarnya memberi kesan kepada rohani kita. Engkau tidaklah diperintahkan untuk solat dengan baju yang bersih, tetapi engkau mesti solat dengan keyakinan bahawa bajumu itu bersih. Kan? Ini untuk menghilangkan sifat was-was, terutamanya bila kita masuk tandas. Yang penting hati itu yakin. Tengok tak ada najis, kan? Okeylah, kita yakin tu bersih. Itu yang pentingnya. Merasa suci mempengaruhi bersinarnya hati meskipun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh kerana itu kami katakan bahawa sesungguhnya orang yang telah selesai mengerjakan solat, dia dah buat solat, dia dah solat, kemudian dia teringat bahawa ada sesuatu yang najis bersamanya, maka dia tidak wajib mengulangi menurut pendapat yang paling sahih. Kerana ketika dia solat tadi tu berada dalam keadaan yakin bahawa pakaiannya tu suci. Boleh jadi najis tu datang daripada perkara lain lepas daripada solat. Sebab Nabi SAW pernah melepaskan kedua-dua alas kakinya di waktu solat, iaitu ketika Jibril AS memberitahu baginda bahawa pada kedua-dua alas kaki baginda terdapat kotoran, sementara baginda tetap melanjutkan solat. Mana ketika solat tu Nabi pakai sandal, lalu diberitahukan oleh Jibril bahawa pada sandal tu terdapat najis. Nabi lepaskan, tapi Nabi terus mendirikan solat. Jadi Imam Ghazali berpegang pada pendapat bahawa tak perlu mana solat dia tak terbatal, mana boleh terus melakukan solat. Sebab itulah dikata, sebab itu pula permasalahan ini menjadi berat bagi orang-orang yang was-was kerana hatinya tidak merasa tenang dengan meyakini kesucian, maka dia harus melakukan pemeriksaan dan mengulanginya. Memang itulah masalah orang was-was. Walau bersih macam mana pun, kerana hatinya tu dah diserang oleh was-was, tetap dia tidak akan yakin. Dia akan berulang-ulang semak, tengok, mencari-cari kalau ada najis. Ini hanya akan menyusahkan diri dia. Mereka ini adalah orang-orang yang memberatkan diri, kata Imam Ghazali. Mereka ni adalah orang-orang yang memberatkan diri mereka sendiri, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan mereka merasa berat. Akhirnya mereka rasa tertekan. Ini semua permainan syaitan. Tujuannya ialah supaya menjauhkan kita daripada ibadat tadi. Kan? Akhirnya orang jadi jenuh ambil wuduk ni, tak masuk-masuk niat. Akibatnya dia sembahyang makin lama makin lewat. Akhirnya dia kata payahlah. Akhirnya tinggal terus solat atau tinggal terus sesuatu ibadat. Mereka musnah oleh was-was mereka. Seperti sabda Nabi SAW, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Halakal muta'annitun. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikianlah pula dalam masalah kehalalan. Engkau hanya beribadah dengan yang hatimu merasa tenang, bukan kerana fatwanya seseorang mufti. Bila kita nak buat sesuatu, setelah kita selidiki, kita yakin, kemudian kita rasa hati kita tenang, buatlah. Kemudian kata dia, mintalah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mintalah fatwa pada hatimu sendiri.
Jangan sampai engkau memberat-beratkan diri sendiri dengan berkata semua harta duniawi haram. Ini pun kadang ada orang berlebih-lebihan dalam hal ni. Kan? Habis semua harta duniawi haram yang telah dikotori oleh tangan orang-orang yang zalim. Akhirnya pakat berhenti kerja kan. berhenti kerja kerajaan, habis berhenti kerja bank, berhenti kerja. Sebab apa dia kata? Ni semua kan. Kenapa? Mungkin dia ini dikata berlebih-lebihan. Oleh kerana itu cukup bagi saya, ni orang yang berlebih-lebihan ya, sampai dia tak nak kerja, sampai dia tak nak terlibat dalam benda-benda duniawi kononnya kata dia. Dia kata cukup bagi saya rumput kering dan kehidupan membujang. Tak nak kahwin lah. Atau saya memakan semuanya dengan sebanyak-banyaknya. Saya tidak boleh memisahkan antara yang halal dan yang haram. Saya tak tahu ni semua, akhirnya semua ni syubhat ni. Jadi masalah kan? Akan tetapi ketahuilah dengan yakin bahawa yang halal sudah jelas dan yang haram tu sudah jelas. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang terdapat antara keduanya merupakan masalah yang samar, mutasyabihat. Kita nak pergi kedai, kita tengok dekat barang tu ada cop halal, yakin beli je lah kan. Jangan ni jakim lah, kena bayar lah, apalah. Itu semua tipu daya saja. Itu semua hanyalah hasutan-hasutan syaitan. Mana kita tahu? Kita tak tahu. Hal demikian pernah terjadi. Dia ceritakan. Dia ceritakan bahawa hal demikian pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan benda ni akan terjadi sampai bila-bila. Orang-orang yang bermasalah macam ni akan tetap wujud. Ambillah pelajaran dari rahsia yang sudah kami kemukakan. Sebab engkau tidak menghamba kepada sesuatu yang halal pada dirinya, tetapi kepada yang halal dalam keyakinanmu. Tengok dalam hati kita. Kita yakin? Tafadhal. Silakan. Jangan ikut jangan terlalu ikut orang. Itulah pentingnya apa-apa hal kita rujuk kepada para fuqaha, rujuk kepada para ulama. Penting untuk dapatkan penjelasan, mendampingi orang-orang soleh. Itu penting. Sebab tu Rasulullah SAW sering mengingatkan supaya kita tanya pendapat daripada orang-orang soleh bila terjadi sesuatu kekeliruan. Bila Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Muzani, bukan Imam Muzani, Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in, ini terjadi khilaf dalam sesuatu masalah, dia akan pergi jumpa dengan Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, seorang waliullah, seorang soleh. Walaupun dari sudut ilmu kedua-dua orang ni mengungguli. Imam Ahmad alim, Imam Yahya bin Ma'in tu juga alim berbanding dengan Ma'ruf Al-Karhi. Tapi Ma'ruf Al-Karhi ni seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat warak. Jadi bila ada khilaf, dia akan tanya pendapat orang soleh. Salus solihin, kata Rasulullah SAW, waja'aluhum syura bainakum. Bertanyalah kepada orang-orang soleh dan jadikanlah mereka sebagai orang yang diajak bermesyuarat apabila ada sesuatu kekeliruan. Sebab pandangan orang soleh ni dia lain. Ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzuru binurillah. Bersifat berhati-hatilah, maksudnya bertakwalah kamu terhadap firasat orang-orang beriman. Kerana apa? Kerana mereka itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melihat dengan hati mereka apa yang tidak dilihat dengan pandangan mata. Halus pandangan mereka ni. Jadi penting kita bertanya pada fuqaha, khususnya para fuqaha yang memang berhias dengan sifat takwa, berhias dengan sifat takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka memberikan cahaya kepada kita, memberikan cahaya kepada kita, terutama dalam bab-bab muamalat. Tanyalah pada pakar-pakar contohnya kan. Jangan tanya pakar-pakar. Kita ada ramai pakar-pakar kan. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman tu pakar, ramai lagi pakar-pakar. Dr. Daud Bakar tu pakar. Tanya. Kita berasa yakin dengan apa yang telah mereka sampaikan. Kalau kita bukan pakar, maka kita taklidlah kepada pakar. Baik. Kemudian kata dia, Rasulullah SAW pernah berwuduk daripada air yang di dalam bekas perbekalan milik orang musyrik.
Dan Umar radhiyallahu anhu juga pernah berwuduk dari tempayan milik orang Nasrani. Andaikan mereka haus, pasti mereka akan minum air dari wadah tersebut. Maknanya kalau mereka haus, tentu mereka tak ada masalah untuk minum. Andaikan mereka haus, pasti mereka akan minum air dari wadah tersebut. Padahal minum air najis itu haram. Ceritanya sekarang tak nampak najis pun pada bekas tersebut. Maka janganlah diandai-andaikan. Kan? Ini boleh jadi anjing dah minum ni, dia boleh. Kita tak nampak, kan? Akan tetapi mereka menyertakan keyakinan akan kesuciannya dan mereka tidak meninggalkannya hanya kerana ragu-ragu bila ia najis. Kerana dia tak nampak pun ada najis kat situ. Benda ni, kalau tuan-tuan nak baca lebih lanjut, tengok dalam kitab Sairus Salikin. Ada dibahaskan dalam bab bersuci. Dalam bab bersuci, kitab Sairus Salikin ni karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang merupakan terjemahan daripada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Jadi kat sana tu dia ada bahas detail tentang masalah najis ni dan kemudian bagaimana nak menghilangkan diri daripada was-was. Juga saya ingat dia kata sini, saya nak tamatkan dengan satu perenggan ni. Dia kata juga segala yang engkau peroleh dari tangan seseorang yang tidak diketahui keadaannya, maka engkau boleh membeli daripadanya dan menyantap jamuannya atas dasar sangkaan yang baik terhadap seorang Muslim. Sebab pada dasarnya semua yang ada pada tangannya adalah halal, dan apa yang engkau peroleh dari tangan seorang yang engkau kenali kesolehannya, maka itu lebih baik untuk engkau yakini bahawa itu halal. Jadi tenang-tenanglah, tenang-tenanglah. Jadi memang kita perlu berhati-hati, kita perlu berhati-hati, tetapi kata Imam Al-Ghazali tadi, jangan sampai kita dikatakan berlebih-lebihan atau melampau-lampau sampai akhirnya kita sendiri jadi susah. Jangan kita nak cari dalam-dalam, kan? Cari dalam-dalam sampai akhirnya kita sendiri pun tak dapat nak buat apa pun muamalah dalam hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.